Alhamdulillah pada malam ni dapat kita bersama-sama dalam kuliah maghrib. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kepada kitab Idaman Penuntut jilid 1. Dan malam ni kita masuk kepada perbahasan yang baru, tajuk yang baru, iaitu sembahyang sunat hari raya. Sembahyang sunat hari raya. Walaupun raya lambat lagi, dah sampai tajuk dia di sini, tak apa, kita baca dulu insya-Allah. Jadi kata pengarang rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid darain amin. Sembahyang hari raya dan sembahyang raya fitri dan sembahyang raya adha yang disebut sembahyang 2 hari raya itu sunat muakkad. Hukum dia sunat muakkad. Jadi dalam agama kita ni, tuntutan ni dia ada beberapa jenis. Yang pertama tuntutan wajib. Wajib pecah dua pula. Wajib aini ataupun fardu aini. Maksudnya wajib ke atas setiap orang. Yang kedua, wajib kifayah ataupun fardu kifayah. Tuntutan kedua dipanggil sunat. Sunat ni pecah beberapa pecahan. Dari sudut kena tuntut atas setiap individu dipanggil sunat ainiyah, macam fardu ain. Dan dari sudut dituntut di atas sebahagian orang dipanggil sunat kifayah. Macam azan. Azan tu sunat kifayah. Untuk bila seorang je azan, tuan-tuan tak payah azan dah. Dah dapat pahala sunat azan. Jawab salam pun sama. Kalau ramai-ramai ni kan, jawab salam tu fardu kifayah. Ataupun iqamat. Iqamat ni hukum dia sunat kifayah. Untuk bila seorang qamat, dah yang lain pun dapat pahala. Ada yang sunat ainiyah, sunat yang dituntut ke atas setiap orang. Macam tuan-tuan semayang, angkat tangan. Kalau tuan-tuan angkat tangan, tuan-tuan dapat pahala. Allah angkat tangan ni sunat. Tak angkat pun tak apa. Tapi kalau tuan-tuan tak angkat, tuan-tuan tak dapat pahala. Tuan-tuan tak boleh kata, tak apalah kot, saya tak angkat pun, member sebelah dah angkat. Padan dia lah kot angkat, kita tak payah dah kot, padan dengan dia dah. Itu tak jadi. Itu dia panggil sunat ainiyah. Kan? Tuntut atas tiap-tiap orang. Dari sudut satu sunat ini, Nabi tak pernah tinggal. Ada sunat-sunat yang Nabi kadang-kadang tinggal, kadang-kadang tak tinggal. Kadang-kadang tinggal. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tinggal. Itu ada benda macam tu. Kalau benda yang Nabi tak pernah tinggal, itu dia panggil sunat muakkad. Sunnatun muakkadatun. Jadi antara sembahyang sunat yang Nabi tak pernah tinggal, kalau tinggal pun Nabi qada, kan, iaitu sembahyang sunat 2 hari raya. Sembahyang sunat rawatib ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Yang muakkad tu maknanya Nabi tak pernah tinggal, iaitu 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Dan 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. Ini 10 ni sunat rawatib muakkad. Muakkadah nama dia. Kenapa? Kerana Nabi SAW tak pernah tinggal. Kalau tinggal pun Nabi qada. Macam sembahyang sunat sebelum subuh, Nabi tertinggal, Nabi qada. Jadi termasuk dalam sunat-sunat muakkad ini sunat hari raya. Kerana Nabi SAW tidak ada riwayat yang menunjukkan Nabi ini tinggal sembahyang hari raya. Kerana itu di dalam mazhab Hanafi, sembahyang hari raya ni wajib. Sembahyang hari raya ni wajib. Kalau tak buat berdosa.
Sama dengan sembahyang witir, wajib. Kenapa yang jadi wajib dalam mazhab dia orang ni? Kerana dia melihat Nabi SAW tak pernah tinggal dua sembahyang ni. Dari sudut Nabi tak pernah tinggal, maka orang yang mazhab Hanafi dia kata dua sembahyang ni antaranya lah sembahyang witir, sembahyang hari raya, hukumnya wajib. Kalau tak sembahyang, dosa. Itu kalau tuan-tuan tanya orang India, mamak-mamak tu kan yang masuk India Muslim ni kan, dia orang mazhab Hanafi. Kalau tanya sembahyang sehari semalam berapa yang wajib, dia jawab 6. Dia jawab 6. Orang Bangla pun sama. Saya sekali orang Bangla ajak muzakarah kat stesen minyak sambil isi minyak. Kan? Dia tanya, awak sembahyang berapa waktu sehari semalam? Dia tanya saya. Balik kuliah subuh pagi-pagi. Tengok kopiah ada kepala tanya dia kan. Okay, saya cakap 5. Dia kata saya 6. Mungkin dia ingat saya tak tahu lah kot. Tak apalah, kita layan je lah. Oh 6. Saya buat tak tahu je lah. Dia pun kira 1, 2, 3. Witir dia kata. Sebab witir wajib dalam mazhab dia. Kalau tak sembahyang witir, dosa. Mazhab Hanafi. Kita orang Syafi'i, sunat. Tak sembahyang, tak berdosa. Tapi rugi yang amat-amat sekali. Baik, hukum kita dalam mazhab Syafi'i, sembahyang sunat hari raya ni hukum dia sunat muakkad. Termasuk dalam kumpulan sunat yang disunatkan berjemaah. Dan sunat dikerjakan seorang diri. Sembahyang hari raya ni termasuk dalam kategori sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Sembahyang sunat ni tuan-tuan semua dia ada 2 jenis. Satu, sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Sembahyang hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan, sembahyang minta hujan dan sembahyang tarawih. Ini sembahyang sunat yang disunatkan kita berjemaah. Kalau kita berjemaah dapat pahala. Kalau kita sembahyang seorang diri sah tapi tak dapat pahala jemaah. Selain daripada ini, sembahyang yang disunatkan berjemaah ini, kalau kita sembahyang berjemaah, sah ke tak sah? Sah. Boleh sembahyang jemaah. Sembahyang sunat yang lain daripada ni. Tetapi adakah mendapat pahala jemaah? Tak dapat. Misalnya, yang orang Melayu kita ni lah, orang Nusantara kita ni lah banyak buatnya, iaitu sembahyang hajat berjemaah. Tempat lain tak dijumpai sangat sembahyang hajat berjemaah. Jadi sembahyang hajat berjemaah boleh dan sah. Kenapa sah? Kerana dia sembahyang sunat. Walaupun dia tidak dituntut berjemaah, boleh kita nak jemaah. Tetapi adakah mendapat pahala jemaah 27 itu? Tidak dapat. Sebab apa? Sebab tidak disuruh untuk berjemaah. Jadi dah jadi tradisi kita orang Malaysia ni sembahyang sunat hajat berjemaah. Bukan di Malaysia lah, di Nusantara, Indonesia, Selatan Thailand dan sebagainya. Tempat lain tak dijumpai sangat. Mesir pun tak dijumpai sembahyang hajat berjemaah. Baik, tak apalah. Tapi ala kulli hal sah ke tak sah? Sah. Dapat pahala jemaah ke? Tak. Tapi tu kenapa orang kita buat dulu buat sembahyang hajat berjemaah ni? Wallahu alam lah. Mungkinlah kerana nak ambil keberkatan ramai-ramai tu kot. Kalau sembahyang seorang tu, seorang kita je. Kalau sembahyang ramai-ramai tu kan mungkin ramai-ramai datang sembahyang tu. Ada satu tempat tu dia buat dia panggil sembahyang hajat ramai-ramai. Rumah dia tapi sembahyang seorang-seorang. Tak jadi juga lagu tu. Panggil ramai tuan-tuan semua. Tapi ada syekh tu kata oleh kerana sembahyang hajat ni tak disunatkan berjemaah, kita pakai sembahyang seorang-seorang lah. Silalah tuan-tuan sembahyang. Sembahyang seorang-seorang. Habis sembahyang pakai makan nasi lah tu. Gitu. Ada juga style gitu. Tapi hak banyak kita buatnya berjemaah lah. Tapi hukumnya sah. Cuma kalau tanya pahala dapat ke tak dapat. Sebab apa tak dapat 27? Sebab tak disuruh berjemaah.
Sembahyang witir pun boleh nak berjemaah. Tetapi witir bulan Ramadan tu memang disuruh berjemaah, dituntut berjemaah. Maka witir bulan Ramadan jemaah dapat pahala lebih 27. Okey, baik, selesai masalah tu. Sembahyang hari raya ni disunatkan berjemaah. Melainkan sembahyang hari raya Aidil Adha untuk orang yang sedang mengerjakan haji tak disunatkan berjemaah. Tuan-tuan pergi buat haji, tuan-tuan sembahyang hari raya seorang-seorang, tak disunatkan berjemaah. Kenapa? Kerana hari raya itu orang yang buat haji sedang sibuk untuk melaksanakan amal haji yang utama, iaitu melontar, juga bercukur, juga tawaf ifadah. Dan kalau belum sa'i pada selepas tawaf kudum, maka kena sa'i. Jadi dia sibuk. Kalau nak buat sembahyang berjemaah, sembahyang raya ni akan memakan masa. Jadi orang yang buat haji ni, dia sembahyang seorang je, 2 rakaat. Dalam tengah jalan ke kat mana-mana dia boleh sembahyanglah. Sunat dia sembahyang tak berjemaah untuk orang yang buat haji. Adapun untuk orang yang lain, semuanya sunat berjemaah. Jadi ada beberapa perkara yang sunat bagi orang yang tak buat haji, tapi tak sunat untuk orang yang buat haji. Contohnya puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah hari ke-9 tu sunat bagi kita yang tak buat haji. Tapi orang yang buat haji tak sunat. Sebab dia sibuk nak buat amalan wukuf. Wukuf di pada Arafah ni guna tenaga juga. Panas dan sebagainya. Dia orang tak sunat puasa. Kita yang tak wukuf sunat puasa. Sama juga dalam sembahyang hari raya Idul Adha, kita sunat berjemaah, tetapi untuk dia orang tak sunat berjemaah. Sunat sembahyang seorang. Jadi sama ada orang mukim atau musafir. Sunat sembahyang raya ni untuk orang mukim atau musafir, laki-laki dan perempuan. Kan? Mukim, musafir. Macam tuan-tuan dah bermukim di Melawati ni. Tuan-tuan raya balik kampung. Kampung tuan-tuan semua tu dah tak jadi tempat mukim dah. Kan? Kita balik kampung tu kerana ialah kampung kita. Kadang-kadang mak ayah pun dah tak ada, tapi adik-beradik dah ada lagi, baliklah. Jadi orang lain pun balik kampung, kita pun balik kampung. Tempat mukim kita di sini, tapi kita balik ke kampung beraya bersama dengan adik-beradik dan sebagainya, mak ayah. Jadi itu orang musafir lah tuan-tuan semua. Dikira sebagai orang musafir. Sunat sembahyang raya juga. Jangan tuan-tuan pagi duduk tidur dalam bilik. Orang kata tak pergi sembahyang raya, saya musafir, tak sunat sembahyang raya. Sembahyang Jumaat pun tak wajib. Sembahyang raya tak sunat, kata dia. Tak, sunat juga sembahyang raya. Tetapi orang yang sedang mengerjakan haji tidak disunatkan mengerjakannya berjemaah sekalipun ia tiada di Mina. Walaupun dia dah tak ada di Mina dah, dia dah keluar dah. Kerana mereka sedang sibuk dengan kerja haji, dari itu disunatkan mereka sembahyang sendiri-sendiri saja. Mula masuk waktu kedua-duanya sembahyang ini, kedua-dua sembahyang ini dari sejak mula terbit matahari. Tetapi sunat ditunggu hingga naik setinggi kira-kira 7 kaki di tepi langit, dan berkekalan waktunya hingga gelincir matahari. Tuan-tuan, bilakah masuk waktu sembahyang raya? Masuk waktu sembahyang raya bila subuh habis. Bunyi jam tek tu subuh habis, masuklah waktu sembahyang hari raya. Sekarang subuh habis pukul 7 kan? Ke 6.58. 7 ke 6? 7 kan? 7 ke? Dekat-dekat 7 kan? Jadi pukul 7 habis subuh boleh terus sembahyang hari raya. Cuma tak afdal. Afdal kita tunggu matahari naik 1 galah. 1 galah dalam kiraan ilmu falak lebih kurang 16 minit. Lebih kurang lah. Ada juga yang kata 24 minit dan sebagainya. Tapi lebih kurang dalam 16 minit. Jadi kalau pukul 7:16, itulah waktu afdal kita sembahyang sunat hari raya. Tapi kalau pukul 7 tu habis subuh tu, terbit matahari tu dah boleh dah sembahyang raya. Kalau sembahyang waktu tu dah sah.
Cuma tak afdal. Afdal kita tunggu matahari naik satu galah. Ha? Dan dari sudut awal tak awal, semayang hari raya Idul Fitri sunat lambat. Semayang hari raya Idul Adha sunat awal. Kenapa? Idul Fitri dalam mazhab Syafi'i, sunat kita bayar zakat fitrah pagi itu sebelum raya. Sebelum semayang raya. Itulah hak asal dululah. Jadi kita cari fakir miskin, bagi beras kat dia. Jadi hukum tu berkekalan lah sampai ke hari ini, walaupun hari ini kita bayar awal, dan bayar juga dengan RM1, dan bayar kepada kerajaan, bukan bayar kepada terus kepada fakir miskin. Bayar kepada pusat zakat lah, kepada kerajaan. Tetapi hukum sunat melambatkan semayang Idul Fitri itu kekal sampai hari ini. Kenapa? Kerana ada benda lain lagi, iaitu hari raya Idul Fitri pagi sebelum semayang tu sunat makan dulu. Jadi nak makan ni ambil masa jugalah. Kan? Pertama makan besar dulu pagi tu. Makan sate, ketupat, mi goreng, bihun goreng, macam-macam. Sunat makan dulu. Kenapa sunat makan dulu? Untuk membezakan hari ini dengan semalam. Semalam kan puasa, hari ini hari raya. Semalam waktu tu tak boleh makan sebab waktu puasa. Hari ini makan untuk bezakan hari ini dengan semalam. Jadi semalam masih puasa lagi. Jadi sunat kita makan dulu. Nabi kata walaupun sekurang-kurangnya kita makan sebiji kurma. Ambil kurma sebiji, dah pahala sunnah. Kemudian keluar, pergi ke masjid, dah ke mana? Untuk semayang raya. Lagi kenapa sunat dilewatkan? Kerana takbir raya ini, dia tak ada takbir muqayyad. Habis tu habislah. Jadi kalau kita semayang awal, kadang-kadang tak sempat pun orang takbir. Mari-mari dah semayang. Lepas habis semayang raya, dah tak ada dah takbir. Jadi peluang untuk orang yang ada sibuk apa semua, dia mari sempat lagi lah takbir. Kadang-kadang dah mari-mari tengok orang semayang. Habis semayang tak ada dah takbir. Takbir muqayyad. Ini takbir lepas semayang ni, dia tidak ada selepas semayang hari raya Idul Fitri. Adanya lepas Idul Adha saja. Jangan tersilap pula. Ada satu tahun tu saya semayang tuan-tuan semua di kampung lah. Habis semayang raya Idul Fitri. Habis semayang raya Idul Fitri. Kemudian hari itu hari Jumaat. Hari itu hari Jumaat. Jadi lepas semayang Jumaat tu imam takbir. Ni raya Idul Fitri ni. Dia takbir. Allah. Lepas semayang Jumaat. Mungkin dia tertukar lah kot. Tapi takbir lah, tak ada masalah. Dah dia takbir, kita ikut lah. Jangan duk tegur dia depan tu, malu pula dia kan. Ikut je. Cuma dari sudut pahala, tak adalah pahala takbirnya. Kerana bukan waktu dia. Dia nak dapat pahala ni kena buat dalam waktu dia. Cuma pahala takbir tu, Allah, pahala sebut nama Allah tu adalah. Cuma pahala takbir, pahala khusus untuk takbir muqayyad tu tidak ada. Adapun semayang raya Idul Adha, sunat kita semayang awal. Kenapa tuan-tuan semua? Sebab supaya cepat binatang korban disembelih dan cepat boleh makan binatang korban. Kerana hari raya Idul Adha, sunat kita tak makan apa-apa pagi itu. Jadi kalau ikutkan sebenarnya tuan-tuan semua, keluar semayang subuh, tak payah balik. Tunggu masuk je waktu boleh semayang, terus semayang Idul Adha. Lepas semayang Idul Adha, khutbah ringkas. Lepas tu sembelih binatang korban. Lepas tu bagi yang berkorban, makanan pertama yang sunat masuk dalam perut dia pada hari itu ialah hati binatang korban. Hati dia, hati. Kabid hati tu. Kita potong hati sikit, goreng ke, panggang ke, makan. Kerana tafaul, kata ulama, ambil sempena. Ambil sempena pun tuan-tuan semua. Kerana
makanan mula-mula yang masuk dalam perut kita apabila kita masuk dalam syurga nanti ialah kata Nabi ziyadatu kabidil hut, lebihan hati ikan. Hut ni ikan paus lah, macam itulah kalau terjemahannya, tapi ikan macam mana wallahu a'lam. Dia punya mula-mula starter kan, kalau kita pergi kat hotel kan, makanan mula-mula kan dia panggil starter kan. Starter mutu lain, starter makanan. Starter kan dia panggil tak? Jadi starter dalam syurga ni ziyadah kabidil hut, lebihan hati ikan tadi. Jadi kita ambil daging hati binatang korban tu tafaul dia panggil, ambil sempena. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga dan dapat makan hati sebagaimana kita makan hati di dunia. Itu dia panggil tafaul. Dulu-dulu tuan-tuan semua belum ada arahan jaiz ni, ada yang sembahyang raya pukul 9. Ini Idul Adha. Pukul 9 tuan-tuan semua, pukul 10 baru habis. Itu cepat tu. Balik ke rumah tukar baju apa semua pukul 11 baru nak tumbang lembu. Tuan-tuan lambat. Kalau nak buat sunnah ni tak dapat . Kalau jenis ada gastrik tuan-tuan semua, bergulung perut dulu . Tak nak boleh makan. Pukul 11 baru tumbang lembu tuan-tuan. Tu baru tumbang. Pelapah pula amatur belaka tuan-tuan. I'ah. Pukul 12 tak siap lagi seko. Jadi tak boleh nak buat sunnah itu. Jadi sebenarnya potong lembu tu cepat-cepat. Turun tu potong. Lepas potong tu terus masak. Makan. Makanan pertama tu sunat, makanan daging korban tadi. Kalau tak boleh buat macam tu, kata ulama, sekurang-kurangnya jangan makan pagi sebelum sembahyang. Biarkan perut kosong. Lepas sembahyang baru kita makan. Sekurang-kurang. Dan berkekalan waktunya hingga gelincir matahari. Jadi sembahyang raya ni boleh sembahyang sampailah habis. Bila habis dia, masuk waktu zuhur. Boleh sembahyang sampai masuk waktu zuhur. Baik, kalau tak sembahyang dalam waktu itu, macam mana nak buat? Boleh qadha. Sebab dia sembahyang yang berwaktu, boleh qadha. Sembahyang sunat yang berwaktu, boleh qadha. Itu kaedah dia. Mana-mana sembahyang sunat yang jenis ada waktu. Ada sembahyang sunat yang jenis ada sebab. Macam gerhana matahari itu sebab, dia tak ada waktu. Bila gerhana, kita sembahyang. Itu sebab. Maka yang ni tak boleh qadha. Habis-habis . Tapi sembahyang sunat yang ada waktu, kalau terlepas, kita boleh qadha. Terlepas, kita boleh qadha. Mana dalilnya? Nabi SAW satu hari balik daripada perang. Nabi pun berhenti satu tempat. Nabi kata, malam. Nabi kata, Bilal, kau tengoklah fajar keluar nanti, kau azanlah kejut kami. Ni penat belaka lepas perang ni. Semua duduk tidur belakang. Bila pun duduk tengok, dia sandar kat binatang. Dalam hadis tu bersandar kat binatang. Agaknya unta tengah duduk kan, bersandar. Tengok fajar gitu. Lama-lama micro sleep. Tertidur juga dia. Sedar-sedar Nabi mula-mula sedar. Matahari dah naik, kena muka, cerah. Nabi pun kejut para sahabat. Maka kata Nabi SAW, mari kita keluar daripada tempat ini. Tempat ini dipenuhi oleh syaitan. Sebab apa tuan-tuan semua? Sampai tak ada seorang pun bangun sampai subuh. Jadi Nabi pun keluar. Sampai ke tempat yang satu tempat. Nabi berhenti, turun. Nabi suruh ambil wudu. Kemudian suruh Bilal azan. Ini hukum banyak di sini. Maknanya sembahyang qadha pun ada azan. Sebab azan ni bukan tanda masuk waktu saja. Dia adalah sunat bagi sembahyang. Bila nak sembahyang, sunat azan. Walaupun sembahyang tu sembahyang qadha. Jadi Nabi suruh Bilal azan. Maka azanlah Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai Bilal azan, Nabi buat apa? Nabi sembahyang sunat qabliyah subuh. Qabliyah subuh ni dah habis dah waktu dia. Sama dengan subuh pun habis. Tapi boleh qadha sebab qabliyah subuh jenis sembahyang yang berwaktu. Sembahyang sunat yang ada waktu. Boleh qadha. Lepas pada tu bila pun qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, qamat.
Itu maklum dah kita sembahyang qada kita tahu qamat. Azan tu. Tak banyak orang keliru. Dia ingat azan ni mesti tepat-tepat pada waktu. Tak. Azan ni tanda masuk waktu tu pun satu bab. Sunat bagi sembahyang pun satu bab. Lepas qamat, qada sembahyang subuh. Ini pun satu hukum juga. Subuh tak semestinya qada pada waktu subuh besok hari. Sebab ada orang yang faham macam tu. Saya duduk mengajar lama dah tu. Boleh ke qada subuh tu? Ustaz, waktu tu besok kan kita qada, masuk subuh besok. Tak subuh qada lah, bila-bila masuk qada dia tak ada waktu. Besok subuh besok tu untuk waktu besok dah. Subuh yang terlepas tu dah lepas dah. Esok subuh untuk waktu subuh besok. Jadi qada ni dia tidak ada waktu khusus. Bila-bila boleh qada. Dan tidak ada waktu haram. 5 waktu haram tu pun tak tertakluk untuk sembahyang qada. Jadi qada je. Jadi menunjukkan ulama pun kias daripada antara hadis ni yang dipakai, mana-mana sembahyang sunat yang berwaktu boleh diqada. Jadi sembahyang hari raya termasuk sembahyang sunat yang berwaktu. Apabila dia sembahyang sunat berwaktu, maka boleh kita qada. Misal katalah kita kerja kat tengah laut, kerja kat pelantar minyak atau sebagainya. Raya tak balik. Kan kita pun tak boleh nak sembahyang jemaah masing-masing ada kerja operasi apa semua. Tengok-tengok waktu kita rehat mungkin dah lepas zuhur dah. Masuk zuhur kita pun balik. Balik kita sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur kita sembahyang sunat hari raya, boleh. 2 rakaat. Khutbah Ustaz, nak khutbah kat siapa kita seorang je. Dah, kalau kita seorang tak payah khutbah lah. Khutbah nak kena ada orang. Tak ada orang tak payah khutbah. Gitu tuan-tuan semua, boleh. Jadi lafaz niatnya usolli sunnat Aidil Fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat raya fitri 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dan usolli sunnat Aidil Adha raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat raya adha ataupun raya korban 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sekurang-kurang sembahyang raya ialah 2 rakaat seperti sunat zuhur. Boleh sembahyang raya tak ada takbir 7-5 tu boleh. Macam sembahyang sunat zuhur tu 2 rakaat je. Dapat ada pahala. Sebab tu tuan-tuan jangan pening sangat kalau orang sembahyang hari raya tertinggal, takbir tak cukup. Yang 7 jadi 6 kan. Kadang-kadang rakaat kedua tak takbir langsung. Dia sunat hayat dia sah. Berlaku jugalah. Saya dulu pernah berlaku. Masa muda-muda dulu. Sekarang pun duduk muda lagi, tapi dulu lagi muda lah. Jadi, yalah kita pun baru-baru kan. Kadang-kadang tak biasa lagi, tak masak lagi ya. Bangun rakaat kedua, Allahu Akbar. Terus baca Fatihah tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak takbir 5 kali. Rakaat pertama tu tak apa, dia cadang dah dalam kepala, ingat dah. Bila kita dah bangun rakaat kedua, terlupa yang tu sembahyang raya kan. Bangun, Bismillahirrahmanirrahim. Bila dah masuk baca Bismillah, tak boleh takbir lagi. Sebab Bismillah tu rukun. Tak boleh tinggal rukun untuk baca buat benda yang sunat. Ada satu tempat sampai sembahyang raya semula. Tak payah sembahyang raya semula. Tu sunat hayat je tuan-tuan. Sujud sahwi pun tak ada. Tak ada masalah. Sunat hayat. Dan kalau imam terlupa, tidaklah mencacatkan pahala pun. InsyaAllah. Allah Ta'ala ganti sebab yang terlupa tu Allah Ta'ala maafkan. InsyaAllah. Jadi boleh sembahyang macam sembahyang zuhur je 2 rakaat. Jadi kan macam contoh kan kita teringat macam mana sembahyang raya ni. Tak ingat Tapi sekarang senang boleh search je kat YouTube tu semua. Cuma kalau tak ingat, boleh sembahyang macam sunat zuhur 2 rakaat tu, sunat subuh 2 rakaat. Mana macam biasa je lah. Tak ada 7 takbir, tak ada 5 takbir. Okey, habis tuan-tuan semua. Kemudian dan yang lebih sempurna ditambah takbir. Itu kita sambung kuliah akan datang. Saya nak jawab soalan, nampak tadi ada soalan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Ustaz. Jika seorang jemaah masbuk, maka imam tahiyat akhir selepas imam bagi salam. Tak apa nampak. Jika seorang jemaah masbuk masa imam tahiyat akhir selepas imam bagi salam, dia sepatutnya bangun untuk teruskan solatnya. Tetapi dia batalkan solat ini kerana nak ikut solat berjemaah dengan imam lain yang sedang berjemaah di hadapannya. Bolehkah macam tu? Jawapannya kena tengok semayang apa yang dia semayang. Kalau semayang fardu, hukumnya tak boleh. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala tubtilu a'malakum." Jangan kamu batalkan amalan kamu. Maksudnya mana-mana amalan wajib yang kita tengah buat. Kata ulama, ayat itu khusus untuk ibadat wajib. Mana-mana amalan ibadat wajib kita tengah buat, kita tak boleh potong, batalkan begitu. Kita kena sempurnakan sampai habis. Melainkan ada keuzuran dan sebagainya. Tak kira lah semayang ke, puasa ke. Puasa, contohnya puasa qadha. Puasa qadha ni wajib lah. Kita tengah puasa qadha. Tengah-tengah puasa qadha, tengah hari rasa lapar, nak makan laksa Penang kan? Terlintah rasa Penang pula, laksa Penang pula dalam kepala. Kita pun pergi ke kedai makan laksa. Bukan kita lapar yang sebab sampai tak tahan. Yang lapar, puasa semua lapar. Kalau tak lapar, tak puasa pula. Biasalah lapar biasa je. Cuma dia teringin nak makan, dia pun buka puasa dia makan. Ini hukum dia haram. Tak boleh tuan-tuan semua. Mana-mana ibadat wajib, tak boleh berhenti di tengah jalan. Mesti kena buat sampai habis. Jadi dalam kes ini, kalau semayang tu semayang fardu, tak boleh. Habiskanlah. Jangan berhenti, batalkan dan semayang lain. Ini pun selalu orang tanya juga saya, semayang di rumah terlupa rekaat 3 ke 4, 3 ke 4. Dia kata boleh tak saya berhenti dan semayang semula. Saya pencin dah masa banyak, tak ada buat apa pun. Kalau setakat semayang semula pun tak ada apa, no hal lah. Bukan masalah tuan-tuan pencin tak pencin. Masalah tuan-tuan tak boleh berhenti tengah jalan. Masalah tu. Sebab berhenti tu hukum dia haram. Jadi masalah kalau 3 ke 4, 3 ke 4, dah diberikan penyelesaian. Ambil 3. Ambil bilangan yang paling sikit. Kemudian kalau dah jadi 5, semayang zuhur tu jadi 5. Tak ada masalah. Kan? Kalau dah 4 betul-betul 4, alhamdulillah. Kalau jadi 5 pun tak ada masalah. Misal kata lepas tu kita pun buka CCTV, rumah kita ada CCTV. Kita pun tengok, Allah, 5 rupa semayang aku. Adakah batal semayang kita? Tak. Sebab kita dah ikut kaedah. Tapi kalau kita bangun semayang zuhur sengaja tambah 5, itu tak boleh, haram. Tapi tadi kita buat mengikut kaedah. Tak perlu kita semayang semula. Zuhur dia jadi 5, tak ada masalah. Tapi kalau semayang sunat, boleh walaupun makruh. Makruh lah. Boleh, tak haram tapi makruh. Kerana berhenti ibadat sunat ni hukum dia makruh. Kerana Nabi SAW bersabda, Al-mutatawwi'u amirun ala nafsihi. Orang yang buat ibadat sunat, amirun, ketua ala nafsihi, ke atas diri dia. Mana dia boleh nak teruskan dan boleh dia nak batal. Soalan yang kedua, jika semasa membaca Al-Fatihah, bolehkah seorang yang sedang solat membaca ta'awuz di tengah-tengah bacaan Al-Fatihahnya kerana rasa macam ada gangguan dan fikiran yang macam-macam masa solat? Boleh baca ta'awuz, tak ada masalah. Contohnya tengah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Tiba-tiba macam rasa ada gangguan syaitan. Dia membaca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Boleh tak membatalkan sembahyang, tetapi membatalkan bacaan. Kena ulang balik daripada awal. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana a'udzubillah itu bukan zikir yang
berkait dengan semayang pada waktu itu. Pada waktu itu. Kalau di awal baca surah, A'udzubillah pada awal Fatihah, awal surah, okey betul lah. Jadi mana-mana zikir yang tidak ada kaitan dengan semayang, maka dia akan memutuskan bacaan Fatihah dia. Tapi kalau zikir ada kaitan dengan semayang, tak apa. Misalnya, tengah duk baca Fatihah, tu imam, ni makna dia jenis follow tu imam lah baca Fatihah ni. Tapi follow belakang sikit ya. Kan, tengah dia duk baca tu imam pun amin. Dia pun amin. Sama dengan tu imam. Lepas tu dia sambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, bacaan dia tak terputus. Mualak dia tak terputus. Sebab amin tu bacaan yang ada kaitan dengan semayang. Okey, kalau tak ada kaitan dengan semayang, putus. Sama, tengah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Hashim, bersin dia. Dia pun alhamdulillah. Pasal dia biasa dia sebut alhamdulillah. Bersin alhamdulillah. Okey, tak batal semayang kerana ni zikir, tetapi bacaannya putus. Sebab alhamdulillah bukan zikir berkaitan dengan semayang. Jadi dia kena ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi kalau zikir, kalau bacaan yang disebut itu bukan zikir, walaupun bunyi bahasa Arab, tapi bukan zikir. Bukan zikir. Contohnya orang sebelah bersin, Hashim, member sebelah sebut alhamdulillah. Dia pantang dengar orang sebut alhamdulillah, sebut yarhamukallah. Dia pun sebut yarhamukallah. Batal semayang. Karena yarhamukallah tu dikira bercakap. Yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati engkau. Engkau tu kan bercakap dengan dia orang sebelah. Itu batal semayang. Kerana dia termasuk dalam bercakap. Soalan yang ketiga, ada tak pendapat para ulama kontemporari mengatakan perempuan yang sedang haid boleh duduk dalam masjid dalam keadaan dia yakin darah haid tidak mengotori ruang masjid? Saya tak pasti sangatlah, terlupa. Ada rasanya ulama kontemporari. Tetapi saya sampaikan di sini apa yang diputuskan oleh Jabatan Mufti Selangor dan juga apa yang disebutkan oleh Syekh Nuruddin Itir di dalam kitabnya Al-I'lam fi Syarhi Bulughil Maram. Syekh Nuruddin Itir ni ulama Syria, dia dah meninggal dah. Dia ada syarah kitab Bulughul Maram. Jadi dia kata sepakat 4 mazhab haram orang yang haid masuk ke dalam masjid. Kemudian sekarang muzakarah di peringkat Jabatan Fatwa Selangor lah. Rasanya hari ni berlaku ke semalam, tak ingat, dengan Mufti Selangor, Dr. Anhar. Jadi tuan-tuan semua nak menentukan batas-batas masjid. Macam contoh ruang solat utama ni masjid. Kat luar tu masjid tak? Ruang luar. Jabat macam mana? Bawah macam mana? Mungkin akan keluar satu garisan tak lama lagi. Garis panduan tak lama lagi. Mana batas yang boleh dimasuki oleh orang perempuan ke dalam masjid dalam keadaan haid dan mana yang tak boleh. Akan keluarlah tak lama lagi. Ini nampak kawan-kawan saya duk pergi dengan mufti inilah. Dia orang buh dalam Facebook. Tak ingat tarikh tu hari ni ke semalam. Wallahualam. Jadi insyaAllah lah dalam masa terdekat ni. Jadi saya bagi pendapat itulah senang. Kerana pengurusan masjid dan juga kita ni selaku rakyat Selangor, kita tertakluk dengan pemerintah tuan-tuan semua. Ada pun fatwa-fatwa kontemporari itu sekadar ilmiah sajalah. Sekadar ilmiah. Jadi lagipun mazhab 4 tuan-tuan semua tak boleh. Mazhab 4 mazhab tidak boleh orang yang haid masuk dan duduk dalam masjid walaupun darahnya tidak menitik. Yang boleh kalau tak menitik tu dia panggil ubur. Ubur ni maksudnya lalu kot situ keluar kot sana. Mana dia tak berhenti. Tu boleh kalau tak menitik. Sebagaimana berlaku di zaman Rasulullah. Masjid Nabi kan dia tak ada dinding. Jadi masuk
Kadang-kadang perempuan dia nak pergi belah sana, orang rumah sebelah sana nak pergi rumah sebelah sini. Dia lalu je kat situ. Dia lalu ke masjid buat laluan. Itu tak apa. Dengan syarat tak meniti. Ada pun berhenti duduk dalam masjid, kata Syekh Nuruddin, itu tidak berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan mereka lebih berhajat kepada ilmu kerana pensyarahnya, gurunya adalah Rasulullah. Tapi tidak berlaku. Apatah lagi di zaman ini yang gurunya bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah hujah Syekh Nuruddin itu. Saya bagi azan lah. Ada lagi soalan ni? Kalau tak ada, boleh baca doa tu tutup. Kalau ada, bagi azan dulu lah. Okey, azan dulu lah. Ada satu lagi. Saya ambil masa sikit, 2 minit lagi. Saya ambil masa 2 minit setengah tuan-tuan semua. Ada satu soalan. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sekarang berada di Masjid Hidayah menghadiri kuliah maghrib Ustaz. Mohon ulas balik mengenai solat jamak qasar bagi wanita yang bermusafir tanpa kebenaran suami. Jazakallah. Tuan-tuan, saya sebut baliklah kerana benda ni dah disebut dah sebelum ni. Kita salah satu daripada syarat sah jamak dan qasar. Jamak dan qasar ni dia rukhsah. Mana-mana rukhsah kita nak ambil, mesti kita bukan dalam keadaan melakukan maksiat. Sebab ada satu kaedah dalam fiqh, ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah tidak bersangkut dengan orang yang buat maksiat. Maka salah satu daripada bentuk maksiat ialah seorang isteri keluar daripada rumahnya tanpa izin suaminya. Karena Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, hendaklah kamu duduk di dalam rumah-rumah kamu. Mana asal perempuan duduk di rumah, nak keluar kena ada izin daripada suami. Bila seorang perempuan keluar daripada rumah tanpa kebenaran suami dia tak izin, maka dia telah melakukan maksiat dan dianggap sebagai nusyus. Nusyus ni dosa, maksiat. Tuan-tuan semua. Jadi nusyus ni boleh berlaku, salah satunya ialah dengan keluar rumah tanpa kebenaran suami. Melainkan kerana darurat. Rumah nak runtuh ke, suami nak bunuh dia ke, itu lain. Ini bergaduh pasal tom yam je keluar rumah. Kan? Jadi dia pun lari, balik ke mana, pergi ke mana tak tahulah. Pergi musafir lah, bawa diri. Maka dalam mazhab Syafi'i, sepanjang perjalanannya dia tak boleh jamak dan qasar. Dia kena sembahyang tamam dan dalam waktunya. Kenapa tak boleh jamak qasar? Kerana musafir dia tu musafir maksiat. Musafir maksiat. Jadi musafir maksiat tak boleh ambil rukhsah. Rukhsahnya apa? Keringanan. Apa? Sembahyang jamak dan qasar. Habis itu tak payah sembahyang, Ustaz. Bukan tak payah sembahyang. Sembahyang seperti biasa. Seperti biasa. 4. Dan dalam waktu, tak boleh jamak-jamak, tak boleh. Sembahyang 4. Kenapa tak boleh? Kerana musafir yang kita buat tu musafir maksiat. Jadi tak boleh tuan-tuan semua. Selain daripada tak boleh itu pun kita kena faham. Jangan buat benda itulah. Muslimat jangan buat benda itu. Kita orang perempuan tak boleh. Walau hebat macam mana sekalipun kita, macam tu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tak ada suami sekalipun, senang baik tak ada suami. Tak ada suami pun tak boleh musafir. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i mesti kena dapat ditemani oleh mahram. Nak musafir jauh-jauh kena ada mahram. Ataupun dengan muslimah yang ramai. Perempuan yang siqat yang ramai. Mana kalau kita seorang-seorang berjalan jauh tak boleh. Itu hukum telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Taala untuk orang perempuan. Kenapa? Kerana menyayangi orang perempuan. Kerana perempuan ni insan yang lemah. Perlu diberi perlindungan. Jadi kalau dia jalan seorang, kalau orang nak buat jahat kat dia susah. Kan orang lelaki jarang orang perempuan nak buat jahat ke orang lelaki.
Orang perempuan lah, orang lelaki buat jahat. Jadi kerana itu diletakkan syarat-syarat yang sebegitulah. Jadi kita berada di zaman yang penuh dengan kemasalahan lah. Macam tu Antara masalahnya masalah suami isteri dan sebagainya. Hebat macam mana kalau selagi kita namanya isteri, isterilah kita. Ada hukum, tak boleh keluar. Walaupun kehendak kita apa tak kuno punya apa benda pemikiran suami, nak pergi pun tak boleh. Tapi itulah yang digariskan. Kan? Kita dengan pemimpin pun macam tu. Pagi tadi saya baca pagi semalam hadis Riyadhus Shalihin. Alaikum bis-sam'i wat ta'ah. Kalau dengan orang yang di atas pada pemimpin, hendaklah kamu taat kepada pemimpin. As-sam'u wat ta'ah. Walaupun kadang-kadang kita tak suka, selagi mana tidak berlaku kekufuran. Taat tu kena taat. Jadi begitu jugalah dengan suami, mesti dapat izin. Kalau suami kata tak boleh, pergi juga, itu tak boleh jamak dan qasar. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna ma yanfa'una. Rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.